Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kita akan lihat bab yang pertama untuk indeks matematik tingkatan 3. Okey, so dekat sini kita akan bincangkan secara ringkas untuk peta konsep bagi indeks. Okey, so dalam bab 1 tentang indeks, kamu perlu tahu, okey, indeks ialah contoh cikgu ada 3 kuasa 2. Okey, so nombor 3 yang besar ini kita panggil sebagai nombor asas, manakala 2 inilah yang kita panggil indeks. Okey, contoh bagi pendaraban berulang. Okey, pendaraban berulang. Okey, contoh saya ada 3 kuasa 3. Ini bermakna 3 akan ada 3 kali. Okey, so kalau saya ada 5 kuasa 6, so 5 akan ada 6 kali. Okey, 3, 4, 5 dan 6. Okey, contoh tuliskan nombor dalam bentuk indeks. Okey, contoh cikgu ada nombor 64. Okey, kita nak tukar ia kepada asas 4. Okey, so kamu boleh guna dua kaedah, iaitu kaedah bahagi berulang dengan kaedah pendaraban. Okey, contoh saya guna kaedah bahagi berulang. Okey, so 64 kita bahagi saja semuanya dengan 4. Okey, so kita dapat 16. Okey, bahagi lagi 4 dapat 4. Bahagi lagi 4, so dapat 1. Bila kamu dapat 1, jadi kita berhenti dekat sini. So dekat sini apa yang kita dapat? Kita ada, okey, 1, 2, 3. So ada 3 kali 4, so maksudnya 4 kuasa 3. Okey, contoh lagi 64 ini saya nak tukar pula kepada asas 8. Okey, jadi so sama juga saya akan guna kaedah bagi berulang. Okey, 64 bahagi dengan 8. So kita dapat 8. Okey, bahagi lagi 8 dapat 1, berhenti. Maka kita ada berapa kali 8 dekat sini? Okey, 1, 2. So 8 kuasa 2. Okey, seterusnya 64 ni juga kita nak tukar ia kepada asas 2. Okey, so sama. Okey, 64 kita buat bahagi dan kita bahagikan semuanya dengan nombor 62. Kamu dapat 32. Okey, bahagi lagi 2 kita dapat 16. Okey, bahagi lagi 2 kita dapat 8. Okey, sambung lagi. Bahagi lagi 2 kita dapat 4. Okey, bahagi lagi 2 kita dapat 2. And then bahagi lagi 2 kita dapat 1. So kita cek dekat sini kita ada berapa nombor 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kamu akan dapat dekat sini 2 kuasa 6. Okey, daripada penerangan cikgu ini, kita boleh dapati suatu nombor itu boleh diungkapkan dalam banyak asas yang berlainan berdasarkan kehendak soalan. Contoh ini, asas 4, asas 8 dan asas 2. Okey, so saya boleh simpulkan bahawa nombor 64 ini bila kita tukar kepada asas 4, kita dapat 4 kuasa 3. Okey, kemudian bila kita tukar kepada asas 8, kita dapat 8 kuasa 2. And then bila kita tukar kepada asas 2, kita dapat 2 kuasa 6. Okey, kemudian kita tengok pula bahagian kedua iaitu hukum-hukum dalam indeks ini. Okey, so ada beberapa yang kamu perlu tahu iaitu untuk darab, bahagi, okey, untuk kuasa, okey, lepas tu untuk indeks pecahan, okey, dan kemudian untuk indeks yang tanda negatif dan juga indeks untuk sifar ataupun kosong. Okey. So, yang pertama kita tengok dulu untuk darab. Okey, contoh dekat sini kita ada A kuasa M. Okey, kita darab dengan A kuasa N. So, bila kat darab, kamu perlu ingat yang ini kita akan, okey, M dengan N ini kita akan jadi tambah. So, dekat sini kita boleh simpulkan bahawa, okey, darab, okey, bila indeksnya, asasnya, di bawah ini nombor asasnya dah sama. Di atas ini kita perlu tukar ia kepada tambah. Okey. So, contoh dekat sini saya ada 2 kuasa 3. Okey, darab dengan 2 kuasa 5. Maka kita akan dapat 2 kuasa. Okey, so ini 3 kita akan tambah dengan 5. So, kamu akan dapat 2 kuasa 8. Untuk bahagi pula, contoh saya ada A kuasa M. Bahagi dengan A kuasa N. Okey, so untuk yang ini, okey, bila asas dah sama seperti tadi, okey, maka untuk indeks di atas ini, untuk bahagi, kita akan tukar ia menjadi operasi tolak. Okey, so contoh dekat sini saya ada 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa 4. Okey, so ingat bila asas dah sama, okey, asas ni nombor yang besar tadilah, okey, nombor 3 yang sama, maka kita terus ambil indeks atau kuasa di atas ini. So dekat sini kita ada bahagi, maka bahagi kita tukar ia kepada tolak. Jadi 3 kuasa 6 tolak 4. So kita akan dapat 3 kuasa 2. Untuk hukum kuasa, okey, untuk hukum kuasa ada dua jenis. Okey, yang pertama saya ada A kuasa M kurungan N. Okey, bila ada dalam kurungan seperti ini, kamu boleh terus darab ya. So, kamu akan dapat A
M dengan N ni kita terus darab, so kita dapat MN. Okey, contoh dekat sini. Okey, contoh saya ada 3 kuasa 4 kurungan kuasa 2. So, kamu akan dapat 3. 4 dengan 2 ini kita terus darab. So, 4 kali 2 dapat 8. Okey, satu lagi kita ada A kuasa M. Okey, darab dengan A kuasa N. Okey, lepas tu kurungannya dekat luar seperti ini. So, apa yang kita dapat kat sini? Okey, P yang dekat luar ini kita perlu darab satu-satu di dalam inilah. Okey, jadi bila kita permudahkan, kita dapat A kuasa MP darab dengan A kuasa NP. Okey, so kita tengok contoh. Saya ada 3 A kuasa 4 kurungan 3. Okey, so apa yang kita dapat dekat sini? Okey, kamu jangan hanya darab 4 darab 3. Sedangkan di depan ini, okey, kita ada nombor 3. So, nombor 3 ini pun kita perlu kuasakan dengan 3. Okey, so kita boleh tulis semula 3 kuasa 3. A kuasa, so sini dah ada 4. Okey, kita guna konsep yang pertama ini tadi. Okey, 4 kali 3, 12. Okey, jadi kita permudahkan 3 kuasa 3, kita dapat 27. A kuasa 12. Okey, sekarang kita tengok pula untuk indeks pecahan. Okey, so indeks pecahan contohnya ada A kuasa 1 per N. Okey, so yang ini kita perlu tukar ia kepada punca kuasa N A. Okey, contohnya 8 kuasa 1 per 3. Okey, jadi 8 kuasa 1 per 3 ini kita boleh tukar kepada punca kuasa. Okey, ingat nombor yang di bawah duduk di luar 3. Okey, dan 8 ini dekat sinilah. Okey, sebenarnya 8 kuasa 1. Jadi kuasa 1 kita tak perlu tulis. Okey, so kita dapat begini. Okey, seterusnya kita ada lagi. Okey, kalau saya ada A kuasa M per N. Okey, sama juga seperti tadi. Okey, punca kuasa N di luar. Okey, M ini untuk kuasa bagi A. Okey, contoh kita ada nombor 8, 2 per 3. So, kita boleh tulis, okey, punca kuasa, okey, 3 di luar, okey, 8. And then nombor 2 dekat atas ini untuk kuasa 8 ini. Okey, selain daripada itu, yang ini kita juga boleh tukar ia menjadi, okey, kita pecahkan 2 per 3 ini. So, kita jadikan 8, okey, kuasa 1 per 3. Okey, nombor 2 di luar. Atau kita juga boleh tukarkan dia 8 kuasa 2 and then 1 per 3-nya di luar. Okey, ini untuk konsep pecahan. Okey, so sama sajalah. Okey, yang ini masih pecahan 2 per 3. Yang ini pun sama masih pecahan 2 per 3 yang ini. Okey, contoh lain saya ada 5 kuasa 6 per 2. Okey, so yang ini kita boleh tukar. Okey, punca kuasa, okey, 5. Okey, punca kuasa 2, nombor 2 kita tak boleh tulis lah. Okey, dan nombor 6 ini di dekat nombor 5 ini. Okey, atau kita juga boleh tulis sebagai 5 kuasa 6. Okey, tukar. Okey, bila 6 ni terkeluarkan, dia sebenarnya ada 1 per 2. Atau kita juga boleh tulis sebagai 5, 1 per 2 ni di bahagian dalam kurungan. And then nombor 6 di luar. Okey, so bentuk ini adalah sama sahaja jawapannya. Okey, seterusnya kita ada hukum indeks bagi indeks negatif. Okey, so contohnya saya ada A kuasa negatif N. Okey, so bila kamu jumpa kuasa ataupun indeks yang negatif, yang ini sebenarnya kita boleh tukar ia menjadi A kuasa N. And then negatif ini merujuk 1 per A kuasa N. Okey, dan A ini tak boleh sama dengan kosong ataupun sifar lah. Okey, so contoh dekat sini saya ada 5 kuasa negatif 2. So, bila kamu jumpa kuasa ataupun indeks yang negatif, so terus masukkan nombor 1 per 5 kuasa 2. Okey? Okey, yang terakhir, hukum indeks bagi indeks sifar. Okey, so indeks sifar contohnya A kuasa kosong. So, bila apa-apa nombor yang bila dikuasakan dengan kosong, okey, sebenarnya ia adalah bersamaan dengan nombor 1. Okey, contoh, okey, 5 kuasa kosong. So, masih jawapannya 1. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator masing-masing lah. Okey, so sama saja kalau saya ada Z kuasa kosong pun jawapannya masih 1. Ini bermakna apa-apa yang indeks kosong, okey, ataupun kuasanya kosong, jawapannya masih bersamaan dengan 1. Okey, sekarang kita tengok beberapa contoh soalan berkaitan dengan indeks. Okey, saya mulakan dengan soalan yang mudah dahulu. Okey, contoh saya ada punca kuasa 3 darab dengan 12 kuasa 3 per 2. Okey, bahagikan dengan 6. Okey, so sebenarnya kamu boleh tekan kalkulator. Okey, tapi kita nak tengok bagaimana kita nak selesaikan guna hukum-hukum yang kita dah lihat tadi. Okey.
Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, so dekat sini yang pertama kamu check dekat sini. Lihat dia punya asas. Okey, kita ada nombor 3, 12 dengan 6. Okey, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh samakan asasnya, iaitu kita boleh tukarkan nombor 12 ini sama ada nombor 3. Okey, dan 6 ini pun kita boleh wujudkan asas 3. Okey, jadi yang pertama, okey, untuk punca, okey, kita boleh tukar ia menjadi 3 kuasa 1/2. Okey, so ingat balik yang ini iaitu hukum untuk bagi pecahan. Okey, iaitu A kuasa 1/n. Okey, bila kita tukar pada punca, kita dapat punca kuasa n A dekat dalam inilah. Okey, jadi kita darab. So, 12 ini saya akan tukar ia asas. Okey, so kita akan ambil 3. Okey, darab dengan berapa kita boleh tukar. Okey, so dekat sini saya nampak ada 6. So, nanti kita boleh pecah 6 ini 3 dengan 2. So, 12 ini saya akan ambil 3 darab 2. Darab lagi 2, so dapat 12 kuasa 3/2. Okey, bahagi. Okey, 6 pun saya akan tukar 3 darab 2. Okey, so dapat 6. Okey, kemudian kita dapati yang dalam kurungan ini kita boleh agihkan dia punya kuasa. So, kita akan dapat 3 kuasa 1/2. Okey, darab 3 kuasa 3/2. Okey, darab 2 kuasa 3/2. Okey, darab dengan 2 kuasa 3/2. Okey, dekat sini kamu tengok cikgu dah agihkan. Okey, untuk indeks ini setiap nombor dalam kurungan inilah. Okey, so saya teruskan. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 3 darab dengan 2. Okey, so yang ini sebenarnya ada indeks 1. Okey. Seterusnya, so kita cek dekat sini, kita sudah ada asas yang sama. Okey, 1, 2, 3. Okey, jadi kita letakkan sekali. Okey, so saya akan tulis 3 1/2. Okey, darab dengan 3 3/2. Okey, yang ini bahagi dengan 3 kuasa 1. Okey, kemudian kita sambung untuk yang asas 2 pula, iaitu darab 2 kuasa 3/2. Darab 2 3/2 bahagi dengan 2 kuasa 1. Okey, so kita permudahkannya. Okey, kita akan dapat. Okey, so untuk asas 3, bila asas dah sama, maka kita boleh ambil dia punya indeks ini. Okey, untuk darab, kita akan tukar kepada tambah. And then bila bahagi nanti, kita akan tolak. Okey, so bila kita tulis semula, kita dapat 3. Okey, 1/2. Okey, kita akan tambah dengan 3/2. Kemudian yang bahagi ini kita akan tolakkan dengan 1. Okey, kemudian darab kita ambil pula untuk asas 2. Okey, 3/2. Okey, sama juga. Okey, darab ini kita akan tambahkan dengan 3/2. Okey, kemudian bahagi kita akan tolakkan dengan 1. Okey, jadi kita permudahkan. So, kita akan dapat 3. Okey, yang ini kamu boleh tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat 1. Okey, darab dengan 2. Okey, so ini pun sama. Kamu boleh tekan kalkulator. Kamu akan dapat 2. Okey, jadi kita permudahkan lagi. Ini bermaksud 3 darab. Okey, 2 kuasa 2 kamu akan dapat 4. So, 3 darab 4 kamu akan dapat jawapannya iaitu 12. Kita cuba pula soalan yang kedua, iaitu saya ada 3 kuasa X kuasa 2. Okey, darab dengan 3 kuasa 2X. Okey, sama dengan 3 kuasa 15. Soalannya, apakah ataupun cari nilai bagi X. Okey, so kita nak carilah apakah nilai bagi X ini. Okey, so yang pertama kita cek dia punya indeks. Kita cek dia punya asas. So, asas dekat sini semuanya dah sama, iaitu asas 3. Okey, bila asas dah sama, barulah kita ambil dia punya indeks. Jadi, X kuasa 2. Okey, so darab dekat sini kita tukar jadi tambah. Jadi, X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 15. Okey, so dekat sini kita boleh bentukkan persamaan kuadratik lah. Okey, X kuasa 2 tambah 2X. Okey, tolak 15 sama dengan kosong. Okey, masukkan dalam kalkulator. Okey, kamu akan dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 5. Kita cuba buat pula soalan yang lebih panjang. Okey, dan lebih rumit sikit. Okey, contoh saya ada M, N kuasa 2. Okey, kurungan kuasa 3. Okey, darab dengan bracket. Okey, punca kuasa MN. Okey, kurungan kuasa 4. Okey, bahagikan dengan M kuasa N. Okey, N kuasa 3. Okey, kurungan 2/3. Okey, so ini soalan lebih panjang. Okey, jangan risau. Okey, kita selesaikan dulu bahagian atas. Okey, tadi ikut buku indeks kita dah tengok tadi. Okey, so sini kita agihkan dahulu. Okey, yang ini punca kita boleh tukar menjadi ini punca kuasa 2. Maksudnya M dengan N ini ialah akan jadi
Okey, kuasa 1/2. N pun akan jadi kuasa 1/2. Okey. Kurungan kuasa 4 ini biarkan sahaja di luar. Okey, saya hanya tukar punca kuasa 2 ini kepada kuasa 1/2 ataupun indeksnya 1/2. Okey, so dekat bawah ni pun sama. Okey, kita agihkan yang 2/3 ini dekat 6 dengan 3. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, yang pertama kita ada M kuasa 3. Okey, seterusnya yang kedua N kuasa. Okey, 2 kita dah ada. So, kita darabkan dengan 3, kita dapat 6. Okey, darab. Okey, so yang ini kita boleh terus darab masuklah. Okey, 4 kita darab dengan 1/2. 4 pun darab dengan 1/2 bagi M dengan N. So, kita dapat 2. N pun 2. Okey, kemudian kita bahagi. Okey, yang ini pun sama. Kamu tekan saja kalkulator. Okey, 6 kamu darabkan dengan 2/3. Kamu akan dapat 4. So, kamu akan dapat M kuasa 4. N pun sama. 3 ni kamu darab juga dengan 2/3. Kamu akan dapat N kuasa 2. Okey, so dia nampak lebih mudah kan? Okey, kemudian kita selesaikan. Kita check dia punya asas lah. Okey, so kita bulatkan supaya senang kamu tengok lah. Okey, so kita selesaikan dulu M. Kemudian kita selesaikan pula untuk N. Okey, so kita ambil dulu untuk M. Okey, kita ada M kuasa 3. Okey, di sini darab. Maksudnya tambah 2. Okey, kemudian kita ada yang panjang ini iaitu bahagi. Okey, bahagi berapa? M kuasa 4. Bahagi bermaknanya tolak 4. Okey, kemudian kita ambil pula untuk asas N. Yang pertama itu 6. Okey, darab. Maksudnya tambah. Okey, bahagian belakang 2. So, tambah 2. And then bahagi N kuasa 2. Bahagi kita tolak 2. Okey, so kita permudahkan. Okey, ini tak ada masalah. Boleh tekan terus kalkulator. Kamu akan dapat M. Okey, 3 tambah 2 tolak 4 terus 1. So, 1 tak boleh tulis lah. Okey, N. Okey, kuasa 6. So, inilah jawapannya. Okey, kita cuba pula soalan yang terakhir. Okey, so punca ini kita bukakan ia dulu. Okey, yang ini pun kita akan buka punca kuasa 2. Maksudnya indeksnya 1/2. Okey, so dekat sini. Okey, 25. Ini ialah nombor. Okey, kita boleh terus relatekan dengan punca kuasa 25. Okey, kamu akan dapat 5 teruslah. Okey, and then yang ini X kuasa 3. Okey, punca kita tukar ia. Okey, kita letaklah 1/2. Kita buat kurungan masa tu. Okey, lepas tu huruf Y pula. Okey, punca kuasa kita buat indeksnya 1/2 juga. Okey, kemudian Z. Okey, Z kuasa 2. Okey, kita buat juga kurungan sebab dia dah ada nombor 2 kat dalam kan. Okey, letak dia juga untuk 1/2 sebab ini keseluruhannya untuk punca. Okey, kemudian kita darabkan dengan 4 X kuasa 2 Z. Okey, kita selesaikan di bawah pula bahagi. Okey, sama juga step seperti tadi. Okey, 36 ini kita boleh selesaikan terus dengan punca kuasa 2. Okey, 36 punca kuasa 2 kita dapat nombor 6. Okey, lepas tu X kuasa 5. Okey, kita buat kurungan. Okey, punca maksudnya kuasa 1/2. Okey, Y sama juga 1/2. And then Z kuasa 8. Okey, buat juga kurungan untuk 1/2. Okey, so nampak lebih mudah. Okey, kemudian kita selesaikan satu-satu pula. Okey, tak ada masalah. Kamu tekan sajalah kalkulator. Yang ini setengah atau 1/2 ni darab dengan 3. Okey, 5 ni biar dulu kat hadapan ni lah. Okey, 5. So, X kamu dapat 3/2. Okey, Y 1/2. Z, okey, ni kita boleh potong terus tinggal Z lah. Okey, darab 4 X kuasa 2 Z. Okey, bahagikan dengan, okey, yang ini pun sama. 6X 5/2. Okey, Y 1/2. Z, okey, ini 2 darab 1, 2 darab 4. So, kita dapat Z kuasa 4. Okey, kemudian kita selesaikan. Saya sambung di bahagian atas ni. Okey, so yang pertama, okey, kamu boleh ambil nombor dahulu. Okey, so dekat sini saya ada nombor 5. Okey, darab dengan 4. Kemudian bahagikan dengan 6. Okey, boleh terus tekan kalkulator. 5 kali 4, 20. 20 bagi 6. Terus kita dapat jawapannya iaitu 10/3. Okey, selesaikan nombor dahulu. Okey, step yang kedua, kita selesaikan pula untuk asas X. Okey, 1, 2 dan 3. Ingat balik yang tadi, bila darab kita tukar tambah. And then yang panjang ini maksudnya bahagi. Okey, bahagi kita akan tolak. Okey, so saya tuliskan dahulu. Okey, asas Y. Okey, mulakan 1/2. Okey, di kat sebelah sini tak ada Y. Okey, jadi kita tak perlu tambah lah. Okey, dan kita terus tolak dengan 1/2. Okey, asas Z pula. Okey, yang depan ini sebenarnya ada 1. Okey, sebelah sini pun Z1 juga. So, tambah dengan 1. Kemudian dekat bawah ni kita tolak dengan 4.
Okey, kemudian kita permudahkan. So, 10 per 3. Okey, kita selesaikan untuk X ini. Okey, kamu terus tekan kalkulator. Yang ini kamu akan dapat X1. So, 1 tak perlu tulis. Okey, Y ini dah habis ya. Dah habis. So, tak perlu tulis lah. Okey, kemudian Z. Okey, 1 tambah 1, 2. 2 tolak 4. Dapatlah negatif 2. Okey, so dekat sini dia seperti tak selesai lagi kan. Sebab sini ada kuasa negatif 2. So, ingat balik bila negatif, maknanya dia di bawah bahagilah. Okey, so kita boleh tulis mula 10. Yang atas ni X. Okey, yang memang di bawah ini itu nombor 3. Dan kita turunkan Z ni. Okey, sebab dia ada negatif. So, terus tulis Z kuasa 2 di bawah ini. Okey, so inilah jawapannya. Selesai. Okey, itu saja. Cikgu harap kamu lebih banyak buat latihan supaya lebih mahir untuk menukar hukum-hukum indeks. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.